Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So saya rasa saya dah live petang ni. So kepada kawan yang online maybe boleh bagi komen sikit. So clear tak saya dan boleh dengar tak my audio lah. Alright. Okay, so saya dah nampak beberapa orang yang bersama kita. Okay, so kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Rejab. So kita dah masuk hari yang kedua dalam bulan Rejab dan insyaAllah untuk hari ni, so saya ada tetamu istimewa di sana. Saya rasa ramai yang sedang menanti-nantikan perkongsian. Okay, so bersama dengan kita minggu ni, so kita ada Puan Kamala Dalimi. Saya selalu panggil Teacher Mala, so Cikgu Mala. Dan untuk perkongsian hari ini memang sangat-sangat awesome. Sebab apa? So you all kena stay. Make sure you all bersama dengan kami malam hari ini, petang ni, sebab kita akan ada perkongsian yang sangat-sangat hebat. Dan sedikit introduction Puan Kamala, she's a teacher. Baru berusia 49, Cikgu. Yes, betul. 49 dan Alhamdulillah. So hari ni kita nak tengok so-called perkongsian Cikgu Mala, bagaimana beliau turunkan berat badan, so-called lebih kurang almost 20 kg. Dan Cikgu Mala ni saya rasa orangnya comel molek je. 148 cm. Betul Cikgu? Betul. Okay, so apa khabar Cikgu? Sana? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat Okay, so first of all saya ucapkan terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan kami. Dan saya rasa kepada kawan-kawan daripada batch yang sebelum ni, IF batch sangat-sangat admire teacher because of your a lot of knowledge, perkongsian dan sebagainya. So it's really good. Dan sekejap saya kongsikan sedikit di Facebook ni. Alright, okay, so saya dah nampak ramai yang on the line petang ni. Okay, Zara, Hani, Adila, hai, Assalamualaikum, hai. So kita bersama dengan Teacher Mala petang ni. Okay, so very clear. So saya dah nampak ramai. Zahra, Uzai, ni semua peminat-peminat teacher dalam grup ni, ramai ni. Doktor, link mereka tak dapat lagi Doktor? Ring belum Okay, so nanti sekejap lagi admin akan berikan. Dan okay, so kepada kawan-kawan yang online petang ni, so please share so that ramai yang akan sort of mendapat manfaat daripada perkongsian. Dan saya yakin anda akan dapat banyak manfaat untuk perkongsian petang ni, especially untuk anda yang mencari tips so-called bagaimana untuk maintain. Ini yang penting sebab macam saya katakan, nak turun tu sebenarnya senang. Tapi tak ramai orang boleh maintain at least dalam masa 2 atau 3 tahun at least. It's difficult kan. It's sort of macam saya katalah, bila dah turun je macam dah rasa macam happy dan lepas tu lupa dan sebagainya, right? Okay, so kita dah nampak ramai dan please share so that ramai yang akan dapat manfaat insyaAllah. Okay, so maybe boleh cikgu boleh share sikit cikgu punya pengalaman, bila yang cikgu ada masalah berat badan macam ni, dan what makes you actually the urge to change dan sebagainya. So cikgu boleh kongsikan? Okay. Okay, terima kasih Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita terlebih dahulu ucapan ribuan terima kasih kepada Doktor. Sebenarnya ini adalah kali kedua Doktor bina saya untuk share. Itulah ada 2 kali binang Dua kali. Yang pertama semasa bulan 12 hari itu. Tapi dengan PKP 2 Doktor. PKP 2 sebab masa tu pun saya persediaan untuk pembukaan sekolah tu macam-macam juga. Okay, jadi waktu tu dengan kesibukan tak dapat nak memenuhi, dengan nervousnya lagi. Sebenarnya saya ni orangnya bukannya pandai untuk berkata-kata. Kalau typing tu okey lah. Kalau nak segi bercakap tu agak kurang sedikit. Selalunya bercakap straight to the point je. Okey, bermula kita teruskanlah pada kisah IF kita. Okey, sebenarnya masalah berat peningkatan berat badan saya ni bermula sejak selepas bersalin anak ke-6 2010, di mana sekarang dah 11 tahun. Cuma yang saya kenal pastilah mengagak-agak
puncanya, mungkin adakah disebabkan saya operation buang rahim menyebabkan berat naik dan terus naik. Okey. Tambahan pula lagi, makan memang sentiasa berselera. Walaupun tak banyak kali makan, tapi bila makan semua bantai. Masa tu tak ada ilmu lagi kan. Tak ada ilmu. Cuma mak selalu berpesan. Kurangkan makan manis sebab keluarga saya ramai yang kencing manis. Arwah bapa dulu pun ada darah tinggi. Mak sekarang selain daripada kencing manis, mak juga dah buat bypass untuk jantung. Mak juga ada masalah buah pinggang. Cuma sebenarnya doktor dah beritahu dia untuk buat cuci buah pinggang, dialisis. Cuma mak masih lagi bertahan. Selagi dia boleh bertahan, dia akan bertahan. Sebab pakcik pun dah dialisis. Abang juga bekerja di bahagian dialisis. Jadinya perkara-perkara tu memang sentiasa mengingatkan saya, kita masih lagi diberi rezeki, masih lagi diberi usia untuk mencegah. Sebenarnya kita boleh mencegah. Boleh mencegah. Mak selalu ingatkan, jangan makan manis-manis sebab saya ni orangnya pantang jumpa kek. Pantang jumpa aiskrim. Memang saya akan makan. Okey. Memang favourite saya tu. Tapi satunya suka buat kek, tapi suami selalu marah. Jangan manis-manis. Jangan manis-manis. Before this. Saya suka buat seronok bila anak-anak makan habis, seronok. Kita bukannya makan banyak sangat pun sebenarnya. Seronok tengok anak makan. Itulah bermulanya masalah berat. Berat sampai satu ketika memang berat tu naik 65, rasa malulah nak ambil gambar kan. Bila nak ambil gambar malu menyorok belakang orang supaya nampak kecil. Padahal besar tu tak boleh nak tutup dah. Okay. Sampai satu ketika saya masuk kedai beli barang, kemudian keluar. Ni suami cerita semula dalam kereta. Ingatkan makcik bedah mana tadi? Penyumi. Itu juga yang menjadikan satu titik permulaan, I must do something. Di samping penyakit family tadilah. Kencing manis ni bukan setakat mak, makcik sebelah mak daripada yang kedua, ketiga, keempat sampai mak ada 8 adik-beradik. Jadi bayangkan daripada nombor 2 sampai mak adalah nombor 6. Semua ada kencing manis, ada yang sampai tahap untuk potong kaki. Ada sepupu saya sekarang dah kurus, buah pinggang pun kencing manis juga. Sepupu-sepupu banyak kencing manis. Jadi kita masih lagi diberi usia, diberi rezeki. Usahalah. Saya beritahu rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya, selagi diberi usaha, selagi diberi usia, diberi rezeki, maka usahalah. Jangan berserah saja. Betul. Okey, sekejap. Alright. Okey, kepada kawan-kawan yang online petang ni, saya bersama dengan tetamu yang istimewa hari ni. Kita ada Cikgu Kamala di line ni, perkongsian petang ni. Dan daripada yang Cikgu kongsikan, she's 49 years old but she looks very cute and so orangnya rendah-rendah dia dan sangat comel, dan she's a mother of 6 kan, 6 orang dan ya, betul. Perjalanan cikgu dalam memulakan berat badan ni sebenarnya bukannya it's just like pada usia 40 berapa cikgu yang masa cikgu mula-mula 47. She's now 49. So pada usia 47, dan pada usia 47 so beliau berjaya menurunkan berat badan almost 20 kg, to be exact about 19. Okey. Dan ramai orang di luar sana, saya rasa macam apa yang cikgu kongsikan kan. So kita keluarga memang ada kencing manis lah kan. Memang macam tu lah kan. Lepas tu usia pun dah 40 lebih lah kan. Okey, so macam banyak orang berserah je. So, macam tak boleh. Dan apatah lagi yang menarik sebenarnya dalam isu Cikgu Mala, sebab cikgu mengalami masalah pendarahan kan masa bersalin, dan she has to remove the uterus.
Okay, so ini sebenarnya menyebabkan dia seolah-olah premature menopause. So dalam usia 47 tahun dan premature menopause already like more than 10 years, 11 years, and she's still able to lose weight. Itu yang penting, dan yang penting dengan ada genetik. So ramai orang yang macam berserah tau cikgu bila kita kata betul. macam alah dah tua lah, 40 dah tua kan. Dah tua lah, dah tak payahlah, anak pun dah besar-besar dah, keluarga pun kecil manis, dah memang macam tu. Tapi cikgu tak macam tu. So kita nak tahu macam mana. Apa yang selain daripada suami yang kata sentap, dia kata macam oh makcik bedah mana kan. Okay, so apa yang menyebabkan cikgu start mencari, mungkin cikgu boleh kongsikan sebelum ni memang, maybe dah cuba ke atau try to lose weight dengan cara lain ke atau anything? Okay. Macam mana nak mula? Okay. Masa cikgu berat dengan ketinggian 148 dengan berat 65 kilo, apa yang cikgu rasa tentang kesihatan? Maksudnya ada start ada all the symptoms yang macam sakit lutut ke atau rasa okey je? Yang tu masih okey je sebab saya memang sentiasa aktif. Cumanya ialah sebab bila kelas di tingkat 3, memang sampai tingkat 3 tu mengah lah. Sebenarnya saya aktiviti berbasikal tu memang sejak daripada anak pertama lagi. Anak pertama lagi. Jadi naik basikal tu memang dari dulu. Bila badan tu besar, jadi kita nak pakai attire tu pun cubalah cover, cakap sambil cari yang skirt punya untuk cover semua tu kan. Okay, jadi bila dah kurus ni alhamdulillah, yang seluar yang beli dulu dah longgar. Alhamdulillah. Jimat banyak tu. Itulah jimat banyak. Okay. Bagaimana dianya bermula ialah macam doktor selalu sebutkan, kita dilahirkan dengan sihat. Saya selalu ambil ayat tu juga, dengan sihat. Jadi di usia kita pun kalau boleh kita tak naklah sentiasa mengulang ke hospital, check up, menyusahkan anak sebab kita tak tahu usia tua kita nanti macam mana. Jadi kalau boleh biarlah di usia kita tua nanti kita kekal sihat supaya tak perlu ke hospital, tidak menyusahkan anak-anak, di mana anak-anak sendiri pun ada jadual masing-masing kan. Sekarang ni anak kecil-kecil lagi, tak lama lagi masing-masing ada jadual. Jadi tidak menyusahkan mereka lah pada saya. Okey. Daripada lah kenapa cikgu nak start berubah, right? Okey. Bagaimana saya berubah ialah saya selalu melihat semula. Kenapa saya ni makan tak banyak? Makan sekali je. Tapi kenapa berat tak turun-turun, saya kata. Berat sama juga. Ya masa tu lagi tak ada ilmu doktor. Pagi 61. Kenapa petang jadi 63, saya kata. Tak ada ilmu masa tu kan. Kenapa pagi turun, petang naik balik. Padahal kita dah makan banyak-banyak tu. Timbang petang memanglah naik kan. Masa tu tak ada pengetahuan. Okey. Sebenarnya sebelum join SMC ataupun sebelum saya amalkan ayat ni juga, memang saya jarang makan pun. Even di sekolah memang saya jarang ke kantin. Saya jarang ke kantin. Bawa bekal, saya akan makan di rumah semula bekal tu. Apa makanlah orangnya? Nak kata bukan pemakan, saya ni buat makan juga. Apa yang ada makan. Kadang kata dulu jadi tong sampah lah, apa yang anak tak habis kita habiskan. Mak-mak selalu macam tu. Jadi dan ilmu tu tak ada. Makan sikit naik juga, makan sikit naik juga, makan sekali pun naik juga. Jadi saya tak tahu siapa yang share dengan saya di FB, nampak program SMC. Dan saya join grup WhatsApp tak salah saya untuk saya grab promosi Merdeka tu tanpa fikir panjang lagi, saya terus join saja. Dan satunya saya melihat IF ni bukannya satu disiplin yang susah sangat. Sebab kita dah biasa dengan puasa. Ya, saya dah biasa dengan tak makan pun. Okey. Saya rasa cabaran tak makan tu itu bukan cabaran bagi saya lah.
Sebab saya dah biasa tak makan. Saya memang tak pergi kantin. Okey. Sebab kenapa saya tak pergi kantin? Saya rasa kerja-kerja saya di sekolah memang nak banyak tu memang banyak lah. Bila makan di kantin tu dia akan ambil masa paling kurang pun 30 minit. So bila 30 minit tu saya rasa masa yang ada 30 minit lebih baik saya duduk menyiapkan kerja. Okay, alright. Sebab tu saya memang okay, that's why kalau cikgu tengok dari segi bila kita mengamalkan IF ni pun sebenarnya kita jimat masa banyak sebab tak makan. correct. So kita boleh divert kita punya. Betul sangat-sangat. Tak payah risau pun pasal makan sebenarnya. Betul. Apa tu saya rasa ada soalan dekat sini yang tanya berapa penurunan cikgu bila cikgu start dan bila exactly yang berapa, kalau saya senang share di screen sekarang ni bila transformation, saya rasa gambar yang cikgu tunjukkan the first one ialah 65 kg dan sekarang gambar yang terbaru tu ialah 46 kg. Alright, okay, and of course saya rasa memang nampak slim, so muka yang cabi-cabi tu pun memang nampak dah. Alright, memang. Okay, so you look much younger and healthier. Dan maybe cikgu boleh share sikit berapa penurunan dan berapa lama cikgu ambil masa untuk this transformation, sebab ada soalan di sini. Okay, sebenarnya kalau bila doktor jemput untuk buat sharing, saya study balik saya punya journey buat IF ni. Saya telah lihat semula saya mendapat ideal weight 48 kg itu pada 2009, pada Mei 2009. 2009 cikgu dapat. 2019. Oh, 2019. That means journey cikgu untuk bermula tu that was 2018 kan? 2018. Oktober 2018. So maksudnya lebih kurang like 1 year lah. Saya rasa tak sampai 1 year doktor. 6 months tak silap. 6 months ke 7 months. Okay, that means within 6 to 7 months lah. Alright, dari tahun yang berbeza. Okay, Oktober 2018 hingga berapa tadi? Mei, is it? Mei 2019. Not even 1 year. Okay, maksudnya daripada Oktober 2018 hingga Mei, so cikgu turun daripada 65 kg to 48. So that was 17 kg. Alright, 17 kg in 6 to 7 months. Okay, so kepada kawan-kawan yang tanya tadi, okay. So saya petang ni kita bersama dengan Cikgu Kamala. So perkongsian yang sangat menarik dan beliau telah berjaya turunkan berat badan daripada Oktober 2018 hingga Mei 2019, which is actually less than 6 to 7 months, 17 kg. Right, 17 kg. That was ideal weight already kan cikgu? Yes, betul. Dah dapat ideal weight. Okay. So that means maybe cikgu boleh kongsikan apa yang cikgu buat. So ramai yang tanya ni, cikgu buat IF ke ataupun buat diet macam mana ke? So kita tengok macam mana cikgu turun 17 kilo dalam masa 6 hingga 7 bulan. Nak ikutkan sebab saya dah memang biasa tak makan. Satu. Okay. Jadi IF tu tak ada masalah. Kedua, ditambah pula dengan apa protokol sebenarnya bila kita buat IF untuk bakar lemak tu. Memang saya tinggalkan nasi, tinggalkan gula. Actually gula, air manis semua tu memang saya dah lama tak minum. Cuma gula tu berada di kuih-kuih, yang tu masih belum sembunyi lah. Kalau bab air memang saya orang kata air Milo ke teh tarik ke tu memang saya tak minum lah. Memang saya nak sekali. Teh memang saya tak minum. Milo tu sekali-sekala. Jadi nak kata air manis tu memang sebenarnya dah lama dah tinggalkan. Bak kuih saja. Okay. Jadi dari segi pemakanan saya bukan yang cerewet sangat. Oleh kerana dah ada ilmu apa yang perlu ditinggalkan, gula, nasi, itu memang saya cut off habislah. Maksudnya tak makan nasi selama 6-7 bulan tu? Doktor saya bukan robot cik. Tak betul. So tak makan nasi ke? Betul. So ramai orang macam boleh ke? Betul. Cakap sedikit macam mana adjustment kan. Orang Malaysia macam nak nasi juga. Betul. Sebab tu saya katakan tadi, saya ni bukan robot. Saya pun manusia juga. Betul. Ada masanya kita teringin juga nak makan, teringin juga nak itu nak ini. Jadi since kita dah ada ilmu bagaimana nak turunkan,
Kadang dalam seminggu tu saya akan ambil nasi tu waktu weekend lah, waktu weekend bersama family. Kurangkan. Yes. Tapi kalau menu tu saya rasa saya tak perlu ambil nasi, saya tak ambil nasi. Kalau menu yang saya masak hari tu, saya rasa saya nak makan nasi hari ni, saya akan makan nasi. Okay. That means adjustment, okay? Yeah. Orang kata macam bila ni langsung ni bolehlah kurangkan. As long as kita ada ilmu, kita faham tentang diri kita. Itu yang penting. Okay. Dan sedikit tentang IF tu, maybe cikgu boleh share sikit apa regime yang cikgu start mulakan, you know. I mean starting point tu macam mana? Okay. Disebabkan saya memang di sekolah pun jarang makan. Jadi setiap weekdays tu saya boleh capai 20 ke 23 jam. Weekdays Weekdays, untuk weekdays. Maksudnya started point, yes. Boleh terus 20. Yes. Sebab dah biasa tak makan kan? Biasa tak makan. Fine. Cuma bila weekend tu saya akan cuba maksimalkan mesti 16 jam. Sebab weekend. Sebab weekend kita nak kita akan masak menu yang lain sikit lah daripada setiap hari. Sebab bila sekolah, anak-anak pun sekolah semua kan, makan pun beli kadang. Kalau masak pun masak pagi sahaja. Jadi weekend tu lah kita masak untuk family ataupun kita keluar makan. Lepas tu makan lah. Jadi kalau nak keluar makan pula, saya pastikan waktu makan di luar itulah waktu saya punya eating window. Waktu saya breakfast. Adjust. Perkataannya adjust. Ya betul. Sebab ramai orang macam bila kata buat IF tu jadi restricted. Sebenarnya bila IF ni sebenarnya IF tu fit dalam kita punya rutin. Bukan kita actually ikut dia punya proses. So okay, kepada kawan-kawan yang online petang ni, so please share so that lebih ramai dapat manfaat. Dan daripada perkongsian Cikgu Cikgu Mala tadi, so kita nampak kat sini apa yang Cikgu Mala start buat ialah of course yang pertama sekali diet, adjust diet. So manis-manis buang, kurangkan karbohidrat ringkas, dan fahami diri. Dan of course dari segi rutin, so macam Cikgu Mala ni dia tak pemakan sangat. So jadinya bila tak pemakan, so senang je untuk adjust. Untuk adjust. So sebab untuk orang yang saya rasa yang jenis pemakan nak mengunyah je tu, so maybe a bit difficult tapi kita adjust lah, kita adjust slowly. Dan sebenarnya macam keywords daripada apa yang Cikgu Mala share tadi lebih kepada bila kita buat IF, so sebenarnya kita boleh adjust. So katalah weekend tu kita nak lebih pada dengan keluarga, enjoy food. So boleh je kurangkan, tak ada masalah. As long as kita faham dan kita tahu dan kita fit into that lifestyle. Okay, alright, good. Cikgu, dari segi IF time tu, so bagi cikgu start dengan like 20, 23, 24. So ada tak cikgu buat like extended fasting, untuk enhance fats burning dan sebagainya? Okay, yang ini biasanya bila saya buat puasa sunnah IF, sebab biasa buka kan dah malam. Jadi saya akan extend terus esoknya baru buka. Biasanya lah. Kalau bermula tu maybe cikgu boleh sedikit detail, maksudnya sahur macam mana sampai okay. So untuk kawan-kawan yang sebab Rejab dengan Syakban ni kan, so kita banyak mengamalkan puasa, maybe cikgu boleh share sikit lebih detail. Okay, sebagai contoh lah, esok katalah nak puasa sunat contoh. Okay, hari ni hari Ahad, katalah last makan pukul 6 petang. Contoh 6 petang. Okay, 6 petang. Sebab besok sekarang ni buku puasa dah agak lewat 7.30. Betul. 7.30. Saya pula badan saya bila makan lewat 7.30 pukul 8, confirm esok pagi tak turun lah jawabnya. Sebab tu saya cuba elakkan kalau saya nak makan tu saya akan makan ringan-ringan saja. Kalau saya nak katalah saya tak nak sambung EF, apa yang saya buka. Okay, tadi tentang sahur. Saya lupa tentang sahur, kita terskip pula. Sahur biasanya saya untuk puasa memang saya akan ambil ACV plus garam campur dengan psyllium dan juga olive oil ataupun coconut oil lah.
Okay. Itu untuk sahur. So sorry. Sahur. Okay, sahur cikgu just ambil, tak makan ke nasi goreng ke roti-roti ke? Tak adalah, tak ada langsung lah. Tak ada. Okay. So just ambil ACV, campur dengan garam, campur dengan Psyllium. dan juga olive oil dan juga coconut oil. Ya, betul. So, okay, that means itu je lah cikgu punya sahur. Cukup ke? InsyaAllah, alhamdulillah. Tak ada masalah, insyaAllah. Orang yang tak biasa mungkin agak rasa macam, boleh ke kan? Okay, tapi sebenarnya dengan kita shift dari segi pengambilan good oil, so sebenarnya itu energy, kita bantu, kita enhance badan kita untuk pergi kepada train pada fats burning. Dan dari segi ACV dan juga ACV ialah apple cider vinegar dan campur dengan air, campur dengan Himalayan salt dan juga psyllium husk. So sebenarnya adalah satu formula untuk so-called maintain hydration kita dan juga kenyang sebab ada fiber. Right? Okay, dan so special untuk pada anda yang hari ni, Cikgu Mala kan dia ada satu special superfood recipe kan Cikgu? Okay, so special untuk anda, so please share. Sebab apa, siapa-siapa yang share nanti saya akan tunjukkan apa resepi yang Cikgu punya yang all this superfood punya tu. Okay, so please share so that lebih ramai dapat manfaat. Okay, alright, Cikgu sambung sikit. Okay, that means dah sahur, lepas tu? Sahur, sahur. Kemudian buka kalau saya tak nak AF, saya tak nak extended, saya akan, simple saja, sama ada dengan jus ataupun ni orang malas lah, saya akan rebus keledek saja. Rebus keledek ataupun labu, saya rebus, kemudian saya tambah dengan santan. Keledek itu sendiri pun dah manis, saya tambah santan saja. Sebab kata orang Jawa tu kolak. Itu resepi tu lah. Okay. Sebenarnya malas-malas tu yang bagus tau, sebab kita tak perlu nak, kadang-kadang kita orang Melayu complicated kan. Saya lagi senang kalau saya puasa seorang-seorang. Jadi tak payah nak fikir untuk buka orang lain. Alright. Itu untuk kita punya saja. Malas nak masak, sambunglah. Okay, that means kat situ itu sekiranya kita cikgu buat IIF sajalah. Betul. So berbuka dengan keledek rebus dan juga some juicing. Right? Okay. So katalah cikgu buat extended fasting. So apa cikgu rutin? Okay, extended fasting saya akan buka dengan air saja. Air sama ada green tea ataupun masala tea. Masala tea ataupun air superfood tu lah. Okay, air superfood. Okay, share make sure nanti kita akan share cikgu special sedap ni orang kata. Okay, so air awet muda tu. Okay, then? Okay, itu saja. Buka dengan tu saja, lepas tu sambung. Dan biasanya saya akan terus dapatkan 40 jam. Maknanya petang esok balik sekolah baru saya makan. Okay. That means pagi tu ada cikgu, pagi macam biasa, macam sahur tadi. Pagi memang rutin saya pagi ACV plus garam plus psyllium. Itu memang rutin, sama ada IIF ataupun IF saja. Okay, so lepas tu pergi sekolah macam biasa? Pergi sekolah macam biasa. So tak rasa macam letih ke? Macam ramai orang tanya kan, macam tak letih ke? Tak lapar ke? So far Alhamdulillah lah. Kalau ada yang mengenali saya dalam grup ni yang sebab ada juga cikgu yang di sekolah, jangan tengok saya sama je. Ada jetik je cikgu Mala ni kan. Okay, so that means right, ni tu extended lah cikgu punya menu extended. So biasanya pukul berapa yang cikgu akan break the fast? Biasanya sampai rumah dalam pukul 4 petang lah. 4 petang, lepas tu breakfast. Break the fast lah tapi yes, alright. So maybe boleh share sikit menu yang biasa cikgu ambil biasanya. Okay. Saya ni senangnya macam ni. Bila kita IF ni jangan fikir sangat terlalu nak makan. Betul. Saya setuju sangat tu. Jangan fikir nak makan.
Betul. Jangan fikir balik rumah apa yang ada di dalam peti, itulah yang kita buat. Okay, so terima kasih cikgu kerana brought up this matter. Sebab apa? Sebab bila kita train diri kita untuk IF ni, sebenarnya kita train diri kita untuk tidak makan. Tapi masalahnya ramai orang, okay saya just share sikit. So sebab sekarang actually kita sedang buka pendaftaran untuk batch yang ke-11. Okay, batch ke-11 IF kan. So alhamdulillah lah ramai yang dah mula berdaftar. Tapi ada beberapa yang tanya, resepi disediakan tak? Menu resepi selama 30 hari. Saya kata kita nak fokus untuk tidak makan. Instead of like you're focusing on resepi untuk kita sediakan sebenarnya. Tapi dalam IF macam cikgu kata ni, fokus untuk tak berapa nak makan sangat. So makan yang simple-simple. Instead of nak makan apa. Itu akan menyebabkan bila kita IF, kita bila break the fast tu kita akan destroy the whole benefit. Betul sangat. So alright. Jadinya jangan fikir tak untuk nak makan apa. Itu jadi kita jadi makan berlebihan. Betul. Jadi apa yang ada, itu yang kita masak. Dan kita dah lupa dah kan. Dan ramai yang tanya saya macam mana pemakanan. Actually pemakanan ni saya tak risau sangat. Saya tak kisah sangat pun. Apa yang ada je lah. Apa yang ada, betul. Even masakan saya tak banyak berubah pun. Yang berubah hanyalah dari segi kalau dulu banyak goreng-goreng, ikan goreng, cipodok goreng. Sekarang saya pun dah ajar anak saya goreng nak ikan kita grill je, pan grill, minyak sikit je. Minyak pun tak membazir, sikit boleh terbuang. Jadi tak banyak berubah dari segi masakan saya. Sayur, even sekarang ni 2 sayur. 2 sayur 1 lauk saja. Kalau sebelum ni 1 sayur 1 lauk, sekarang ni 2 sayur 1 lauk. 1 lauk. So that means kita as a mother sebenarnya kita boleh kita boleh lead the family lah. Sebelum kita ada ilmu dan syak. Tapi yang penting ni sebenarnya kena faham kenapa kita buat. Sebab orang kat sana mereka diet ikut diet. Orang buat IF juga. Tapi itulah bila IF yang difikirnya nak makan je instead of sebenarnya kita nak train diri kita untuk autophagy dan sebagainya. Betul. Okay, so thank you cikgu dan so maybe cikgu boleh just spark sikit seberapa cikgu punya the longest EF yang cikgu boleh buat untuk membakar kawan-kawan kita kat luar sana ni. Okay, the first percubaan saya adalah 115 jam dan percubaan kedua saya sebelum tu doktor. Percubaan pertama saya adalah 60 jam. 60 jam. Kemudian di cabaran advance saya berjaya 115. Dan yang terkini end of Januari hari tu 137. 137. Saya pun tak pernah buat lagi 137 tu. Malu. Okay, so alright. So saya rasa macam that is actually awesome lah. Sebab biasanya dalam group kita buat like 72 hours macam tu kan. Tapi Teacher Mala go actually beyond that. So now it's actually record 137. Apa yang menyebabkan saya boleh capai itu sebab biasanya saya akan mendengar semula audio doktor sebab tu saya jogging. Sebab tu saya brisk walk. Waktu tu baru saya akan dengar semula audio tu dan saya capture satu tu dengan panjang lagi akan mendapat mitophagy. Yes. Dan saya merasai itu. Mitophagy okay. Saya merasa itu. Mitophagy saja you're talking about mitophagy. So saya rasa ni dalam advanced class cikgu. You're talking about stem cells regeneration. Yes. So kepada kawan-kawan yang kat luar sana mungkin diorang macam takutnya kan sampai 100 lebih jam kan. Okay. So ini adalah advanced di mana kita fokus bukan sahaja kepada fats burning tapi kita dah pergi one stage, actually more stage ahead di mana kita focusing on autophagy, mitophagy dan juga stem cell regeneration. So jangan takut pada kawan-kawan yang first time. Okay, so kita bermulalah dengan at least bermulalah one step dan sebagainya. Okay, cikgu satu kita punya essence ni. Alright. So cikgu dah dapat berat hari tu dalam within like 6 to 7 months kan selepas turunkan berat badan. It was like in 2019. Okay, so sekarang ni saya throughout the years tu saya nampak daripada 2019, 2020 now actually 2021
since cikgu bersama dengan saya. Dan by the way kawan-kawan, Cikgu Mala is one of my favorite co-facilitator juga dalam group. So she did a lot of sharing. Okay, dan she will be one of kita punya another facilitator dalam batch 11 yang akan start end of this month. Dan apa yang saya nampak kan, cikgu berjaya maintain dan in fact actually turun. Sebab sebelum ni katalah kita cikgu banyak fokus pada weight loss, tapi now actually you start focusing on fat loss, which is there's a lot of improvement kat situ. So persoalannya ialah yang saya rasa ramai orang benda macam mana cikgu boleh maintain your motivation, your grit tu bertahun-tahun ni, sebab ramai orang di awang-awang cepat je dan ke laut selepas tu. Okay, cikgu boleh share sikit. Okay, Alhamdulillah so far bila saya kaji balik saya punya graf penurunan tu, saya berjaya berada di antara 45 hingga 47 itu bermula daripada Februari 2020 sehingga sekarang. Okay, so that was like 1 year kan? Betul. Okay, sebab saya meletakkan target saya tak nak berat saya kembali ke 48. Tak nak ke 48 tau, bukan ke 65 Kenapa 48 Doktor? Sebab bila 48, bila kita ada event, kita ada raya, berat tu akan mudah naik ke 50. Betul. Bila nak naik ke 50, nak turun balik ke angka 45, about 5 kg kita kena kejar tu. Betul. So bila maintain di 47, 45, 47, agak mudah sedikit kita nak turun. Okay? Itu yang pertama. Kita kena set mind kita lah. Okay. Yang kedua adalah satu lagi, saya ni jenis orang ni macam mana ya kata? Saya mesti tahu kenapa saya kena buat tu. Okay. Kenapa kena tinggalkan nasi? Kenapa kena tinggalkan gula? Even pertama kali bersalin dulu, mak kata tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, tak boleh menjahit, tak boleh membaca. Mak, kenapa mak? Kenapa? Pak, kenapa Pak tak boleh menjahit? Jadi mak saya terangkan, ini orang tua-tua dulu lah kan, menjahit, membaca tu takut darah putih naik ke mata, kemudian menyebabkan rabun. So bila saya dah tahu kenapa kena kurangkan nasi, kenapa kena tinggalkan nasi, kenapa kena tinggalkan gula, dan itulah penyebab penyakit-penyakit yang kita ada di sini, menjadikan benda tu adalah sebagai guideline, sebagai panduan. Betul. Kenapa perlu maintain? Betul. Sebab tu saya bukannya orang yang jenis boleh ikut program untuk turunkan berat dengan suplemen, dengan makanan-makanan yang lain. Saya lebih suka yang ikut jadual saya. Saya tak boleh yang kena ikut jadual dia. Okay. Contoh, makan ubat, saya selalu terlepas. Okay. Contoh, kena ambil suplemen magnesium ke, saya selalu terlepas. Sebab yang itu adalah perlukan disiplin untuk ambil on time semua kan. Betul. Tetapi IF ni semuanya bergantung pada kita. Betul. Mudah ikut. Yes. Exactly. Nak berapa jam itu terpulang pada kita. Betul. Nak panjang ke? Sebab itu saya rasa IF ni sesuai dengan saya dan mudah saya untuk maintainkan dia. Betul. Itu cara. First, set mind lah. Yes. Set mind, dan of course kena ada ilmu dan tahu kenapa kita buat sesuatu tu. Betul. So kita bukan setakat ikut-ikut je. Betul. So you know why, kenapa kena buat tu, kenapa masa dia macam ni, kenapa kita akan panjangkan, kenapa makan. Betul. Makan ni macam ni. So kita buat bukan setakat orang tu buat kita buat. So orang tu makan kita tak makan. That's a lot of things. Dan kedua kita kata kenapa lah. So that means first set mind, dan kedua kenapa. So this is how Cikgu Mala able to maintain. Okay, maybe Cikgu boleh share tips yang ketiga. Tip ketiga, saya ni tak banyak tips sebenarnya. Tak apa. That is the essence of it. Okay, sebenarnya tadi apa yang saya nak sebutkan tentang extended fasting 137 tadi, 137, 115 tadi. Saya balik pada tu dulu. Sebenarnya bila saya dengar audio doktor tu tentang metodologi, pada waktu itu memang saya mencapai jam-jam yang segitu, dan saya rasa badan saya masih segar lah. Betul.
Jadi Saya rasa lagi segar. cepat lagi nak bangun pagi tu lagi ringan lagi Rasa Betul. segar. Jadi Betul rasa segar. itu yang mendorong saya untuk memanjangkan IF saya sehingga 115 dan 137. Yes, Apa lagi ya? Tip untuk maintain macam ni cikgu menangani dugaan-dugaan orang ajak makan sebab ramai orang macam ya dah kurus lah, alah makan sikit je macam tu kan. So ramai orang macam dekat tempat kerja tu sangat-sangat cabaran tu. So far alhamdulillah saya tidak menghadapi cabaran tu lah sangat sebab saya dah memang macam saya beritahu tadi, saya memang dah biasa tak makan. Cumanya apabila kita ada setengah orang rasa bimbang bila kita ada event, kita ada jamuan, semua tu bagaimana nak menangani adalah satunya kita dah prepare awal-awal, kita punya IF dah standby berapa jam untuk menghadapi jamuan esok. Dah count team dah tu Yes. Okay. Dan saya selalu berpegang apa yang di depan mata makan. Jangan seksa diri. Makan. Betul. Tapi berpada-pada. Yes, betul. So bila ada jamuan ataupun ada jemputan kahwin ataupun perayaan memang saya dah standby dahulu. Okay, esok ada jamuan. IF berapa lama saya nak buat. So bila ada yang kata rasa bimbang, tak apa, hari ni makan, hari ni hari makan. Esok kita counter back balik. We have to adjust kan. Okay, so saya rasa point kat sini point yang sangat penting yang Cikgu Mala brought up. That means selain daripada set mind dan tahu kenapa, then we have to adjust. Bila kita adjust maksudnya kita prepare awal. You know, okay, kita tahu memang okay macam kalau saya lah kan, macam contohnya raya, biasanya akan naik 1 atau 2 kg memang akan naik. So that mean dalam bulan puasa tu memang extended this OMAD kan memang makan sekali sebab kita tahu dia akan turun banyak sikit untuk cover up. Sebab untuk dapatkan set point yang cikgu kata tadi about 46, we have to have certain set point so that kita dah boleh adjust. Dan macam Cikgu Mala kata tadi, so make sure you prepare awal-awal. So kita dah tahu apa yang akan berlaku sebab kita dah tahu kan. Dan of course bila kita makan tu mindful eating. So bukan kata tak boleh makan, boleh makan. Kau nak makan lah. Tapi you know berpada-pada lah dengan syarat kita dah prepare awal. So sometimes kita kena balancekan antara feast and fast. Antara kenduri-kenduri tu dan juga you know this process. So that bila kita kawal macam tu sebenarnya insulin kita akan lebih sensitif. It's okay. Right, okay. So maybe ada lagi tips lain yang cikgu nak share? Okay, contoh lah doktor. Kadang setengah orang kata tak boleh tahan tengok durian. Saya memang kalau ada durian 2-3 biji saya boleh habis. Okay. Tetapi durian ni pula saya akan makan yang durian yang dari kampung saya saja. Kalau yang beli memang saya tak makan lah. Sebab saya bayangkan mak bapak dah tanam memang untuk anak cucu dia makan. So memang kalau bawa balik KL tu satu bonet penuh. Jadi apa yang saya buat adalah hari ni saya nak makan durian, memang lain saya tak makan. Okay. Balik sekolah saya akan makanlah durian. Even kalau balik kampung pun memang saya akan makan. Sebab durian di kampung setahun sekali saja, bukannya berkali-kali. Kalau kita di KL ni boleh jumpa durian sepanjang masa. Sebab lain dan daripada negara-negara kan. Dan kalau tengok kat situ the beauty of alam sebenarnya, fitrah alam ni sebenarnya sesuai sepanjang tahun sebenarnya bukan musim durian. Allah berikan musim durian ni waktu-waktu tertentu je. Sebab you can enjoy dan sama actually fasting dekat situ kan. So nanti akan ada musim tu. So, tapi masalahnya dalam dunia moden sekarang ni benda tu easily available. So dia dah destroy kita punya all this metabolism sebab kita actually makanan sentiasa ada kan. So itu yang akan menyebabkan sebenarnya kita kena balance up lah antara puasa dan juga dan makan. Okay, so alright. So that means yang kelima, yang keempat tadi actually mindful eating. So saya sum up sikit. Yang pertama set mind, yang kedua kena tahu kenapa. Yang ketiga ialah kena adjust dan prepare awal-awal. So there be IF time untuk pemakanan dan sebagainya. Dan of course yang keempat lebih pada mindful eating. So bila cik nak makan je tapi dari segi portion apa semua kena jagalah. Kalau hari tu nak makan durian, makan je durian. Tapi yang lain dah tak makan dah. Janganlah durian makan, tu makan. Okay, alright. Okay, apa lagi yang cikgu nak tambah ke? Apa lagi ya?
Okey, tadi doktor sebut tentang diet. Sebenarnya satu lagi dari pemakanan, alhamdulillah anak-anak suami semua makan apa yang saya masak. Contoh yang menjadi kegemaran anak-anak semua, salmon. So kalau salmon saja, salmon dan salad itu saja. Kalau ayam grill dan salad. Jadi So, apa yang saya masak untuk ikut je. Yes, alhamdulillah. So far alhamdulillah. So saya tak penting nak masak 2-3 menu. Masak satu menu yang family semua boleh makan. Okey. So tips dekat sini kan cikgu, sebab bila kadang kita share dengan kawan-kawan kan, susah lah suami macam ni kan. Tak boleh aku nak kena masak 2 kali, dia sangat leceh. So macam mana cikgu tame the whole family tu untuk follow tu? Maybe ada tips sikit kat situ. Satu dia menjadi berjalan lancar alhamdulillah sebab suami pun jenis tak kisah tak kisah menu apa, even menu simple janji kenyang okey, dan anak-anak memang janji benda tu sedap. Makan mereka boleh je, tak ada masalah. Alhamdulillah. Mungkin peringkat awal ada tak yang kata macam alah ibu salat je ke apa ke, ada tak? Tak ada. So apa yang dia makan. Ya, sebab saya mengubah cara masak tu menjadi makanan menu yang sedap. Okey. So creativity. Ini penting ni kan. As a mother kan. Even steam, ikan steam pun mereka boleh terima, tak ada masalah. Jadi dia sedap. Dan sekarang ni sampai cakap masak nasi secukupnya saja. Jangan lebih banyak. Okey, betul. Jadi ramai-ramai wanita di luar sana kan, ibu kan, dia bila makan lebih, mak yang habiskan. Betul. Itulah kan jadi centong hijau kan. Jadinya yang betul. Okey, right. Okey, so makan jadi masak ngam-ngam. Jadi betul. Masak tu memang secukup untuk lunch saja. Dan alhamdulillahnya memang saya alhamdulillah dipermudahkan. Mereka sekarang ni pun malam just kalau anak-anak lah just roti saja. Breakfast pun suami kata Umi dah lama tak masak nasi goreng sebab saya tak nak asyik nasi. So untuk menu nasi kalau nak makan tengah hari, nasi tengah hari saja. Pagi kalau boleh tak nak nasi. Saya dah cuba kurangkan tu lah. Suami baru ni beritahu saya macam tu. Sebab saya nak kurangkan nasi dari segi lemak-lemak tu lah. Maknanya bila banyak kali makan nasi, insulin dia akan tak sempat nak turun pun. Okay, so apa yang teacher Mala brought up sebenarnya, you're talking about insulin. Sebab ramai orang bila mereka nak turunkan berat badan, mereka fikirlah calorie in, calorie out kan. Tak apalah makan banyak pun lepas tu kita exercise apa semua kan. Sebab itu adalah konsep yang saya rasa kurang tepat. So kurang tepat dan sudah terbukti banyak kali fail kalau kita ikut dia sudahlah. Alright, tapi sebenarnya konsep yang teacher Mala brought up sebenarnya it's insulin. So insulin resistant. So kenapa setengah orang memang dia sangat karbo sensitif. Jadinya bila dia tak jaga dari segi pengambilan karbo, regardless dia exercise mana pun, berat still susah nak turun. Right, so untuk pelajari tentang konsep-konsep insulin tu, insyaAllah kita akan gali lebih lanjut dalam kelas-kelas yang akan kita share lah. Untuk end of this month, so kita akan ada IF Basic class, alhamdulillah batch yang ke-11. So anda boleh klik kepada link di bawah untuk sebab ada yang tanya tu kan. So actually start join, dan of course Teacher Mala dan juga Puan Nina akan bersama dengan kita. So you all boleh korek ilmu banyak-banyak daripada mereka. So they all are really awesome. Alright, okay teacher, sekejap dah mencapai 1 jam dah ni almost. Alright, so jadi ada sekejap je sembang kan dah 1 jam dah. Mungkin ada satu lagi lah doktor yang saya mungkin tertinggal. Sepatah 2 kata ataupun still active. Kekalkan aktif pada saya lah. Be active Be active Maya, be active. Sebab saya selalu sebenarnya orang nak kata saya obes kepada penimbang ke, saya tak kisahlah. Sebenarnya kadang-kadang sehari tu saya boleh timbang 2 kali. Sebab saya nak tahu apa yang berlaku pada badan saya. Okey, contoh. Pagi bangun saya akan timbang. Kemudian exercise, apa yang berlaku pada badan saya bila saya exercise. Bila exercise tu, habis exercise sebelum saya eating window, saya akan timbang. Okay, exercise tadi menyumbang berapa banyak penurunan dari fat dan juga berat.
Okey, saya akan lihat itu. Okey, itu kalau di rumah lah. Kalau hari kerja pula, pagi timbang, contoh bila dah naik sekolah, bila permulaan Januari sampai sekarang, bila naik sekolah ni, apa yang berlaku sedangkan saya masih lagi IF. Yang biasanya bila di rumah dengan kita exercise, berat tu sebelum itu minggu memang akan turun. Fat akan turun. Tetapi apa yang berlaku bila mula naik sekolah ialah masih lagi IF, balik rumah, tetapi kenapa berat naik dan juga fat juga naik. Saya kaji semula apa yang berlaku. So, bila tengok stress level tu, memang stress level memang tinggi lah. Stress level tu tinggi. So saya buat kesimpulan di situ, selain daripada stress, be aktif tu juga menyumbang. Be aktif yang happy. Sebab bila yang happy. Sebab bila di sekolah memang akan berjalan tetapi tidak mencukupi 10,000. 10,000 step. Jadi saya buat kesimpulan lah, itu yang berlaku bila stres dan juga tak aktif. Dengan PDPR daripada pukul 9 sampai pukul 1 duduk saja. Menyumbang. Memang tidak mencapai 10k step, menyumbang kepada fat itu meningkat. Okey, jadi macam mana nak counter balik? Ini saya rasa cabaran bagi saya lah. Nak counter balik untuk turunkan balik fat tu, saya kena paksa diri saya petang tu mesti berjalan. Mesti brisk walk. So itu juga cara saya mengekalkan untuk maintenance tadilah. Memang saya setiap hari itu adalah eksperimen bagi saya. Okay, so that is a good words. Okay, so right. Saya rasa Cikgu Mala dah banyak bagi tips tentang ni, dan saya rasa sebab being Cikgu at Maths ni dia memang orang yang figure sikit. Okay, bila orang figure ni sudah suka mengkaji. Right. So saya rasa it's good. It's okay to be obsessed with the scale in terms of kita nak tengok, kita nak pelajari kenapa. Sebab ramai orang yang obses dengan penimbang sebab tak turun lah jadi stres. Tapi in your condition saya rasa cikgu monitor tu sebab nak tahu what is the things that actually mempengaruhi. Right? So that is definitely. Itu lebih kepada cikgu melihat kenapa ini berlaku. You learn from the situation. Sebab ramai orang dia obses lepas tu jadi frust. Bila frust dah langsung tak buat. Sebab hentak atau pijak-pijak tu lepas tu dah langsung tak nak buat. Okay, betul. So sebenarnya dalam kelas yang dalam SMC ataupun dalam IF kelas sebenarnya kita ada journal. So apa yang cikgu buat tu sebenarnya is something yang bila saya rasa Cikgu Mala is one of the good punya student before this yang plot dan sebagainya kan. So that mean from that kita akan tahu kenapa, sebab setiap orang berbeza. So saya rasa I'm happy with bila cikgu kata okay, memang exercise, memang aktif tapi kenapa berat saya naik? So that means ada element of stress dekat situ. Kita faham diri kita. So kita tahu lepas ni kena happy-happy je kan. Kalau kita stress yang kita tak tahu kenapa, so actually sedikit you know how to adjust, balance up dan sebagainya. So kalau naik sikit, okay, lepas tu kena pergi brisk walking dan sebagainya. So it's all actually about you being experimental with your own self, bereksperimen dengan diri dan mencari kat mana sensitivity, kat mana kekuatan dan sebagainya. So saya rasa that is awesome tip cikgu. Okay, maybe ada sedikit kata-kata untuk cikgu untuk kawan-kawan yang baru nak bermula IF ni. Yang pertama adalah kekuatan inspirasi itu semuanya ada dalam diri kita. Carilah inspirasi dan kekuatan tu dari dalam diri kita. Di samping kawan-kawan lain lah yang boleh menaikkan semangat kita. Yang kedua adalah berat naik tidak menunggu kita. Penyakit sentiasa intai peluang, datangnya tidak diundang. Betul. Untuk mencegah penyakit dan menurunkan berat badan, perlu tindakan kita.
Betul. Action so lepas ni terus buat. Terus buat itu. Dan macam cikgu kata tadi kan, penyakit tu sebenarnya sedang mengintai je bila-bila masa dia datang. So of course dia datang macam ribut dan dia pergi macam semut. Selek bulan dia tak pergi langsung. Masalahnya. Okay, so terima kasih cikgu. So again saya rasa dalam apa pun yang kita nak mulakan, kita perlu adu ilmu, dan of course kepada kawan-kawan yang berminat untuk join IF batch yang ke-11 bersama dengan saya, bersama dengan Teacher Mala dan juga Puan Nina yang sebelum ni, so boleh klik ada pin post, admin dah letakkan di pin post di bawah, so just click. Alright. Okay, so cikgu terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang sangat awesome. Saya rasa macam that is really awesome. Dan kepada kawan-kawan, Cikgu Mala yang comel ni tak lama lagi nak dapat menantu tau. So enough Bibi nenek yang sangat-sangat awesome ni, dan insyaAllah saya rasa dengan ilmu cikgu ada kan, dengan inspirasi saya rasa kita boleh, dah turunkan kepada anak-anak kan, dan of course soon enough ada cucu. Ilmu yang kita ada ni sebenarnya kita boleh kongsikan pada keseluruhan generasi, dan saya rasa ramai juga kawan-kawan cikgu di sekolah yang actually dah start IF, right? Yes, betul. Ramai, in fact cikgu ada share dengan diorang, saya rasa yang dah ada penurunan, maybe cikgu boleh share sikit di situ. Yang dah ada penurunan ni dah lama saya tak bertanya khabar dah berapa banyak, tapi memang nampak lah. Dari segi fizikal nampak. Yang latest tu yang pertama 20 kg dah turun. Seorang lagi cikgu lelaki tu about that juga 15 to 20 kg juga dah turun. Actually saya belajar sebelum saya boleh bermula IF ni, saya belajar daripada Teacher Zarina. Saya korek dulu daripada dia bagaimana nak mulakan. Sebab saya blank macam orang lain blank, so saya korek daripada dia. Macam mana nak mula. So dah tahu macam mana nak mula, barulah mengorang langkah. Ilmu tu penting, right? Betul. Last word doktor, jangan tangguhkan perkara yang baik. Dan jangan sentiasa mencari alasan. Okay, so komen sikit kat situ, jangan tangguhkan perkara yang baik dan jangan mencari alasan. Dan satu lagi saya nak tambah sikit, kalau kita dah slim down, jangan beri ruang untuk orang kata tak lama lagi gemuk balik lah tu. Betul. Alright, okay, so that means you have to maintain that, insyaAllah. Kalau Teacher Mala boleh, ramai boleh, dan saya rasa semua orang pun boleh, insyaAllah. So sekali lagi cikgu terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian petang ni. Saya doakan cikgu diberikan kesihatan yang terbaik sepanjang hayat, insyaAllah. Amin. Amin. Soon enough akan jadi mak mertua dan dimudahkan segala urusan perjalanan, insyaAllah. Amin. Okay, so terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga memberi saya ruang dan peluang untuk sharing pada petang ini. Okay, so terima kasih. So jumpa lagi cikgu. So saya rasa terima kasih banyak. Hanya Allah yang dapat membalasnya. So insyaAllah kita harap juga perkongsian dapat memberi inspirasi pada ramai wanita di luar sana. Dan of course yang baiknya daripada Allah, yang buruknya daripada diri kami sendiri. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam perkongsian akan datang. So terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.